Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Abdul Razak. Saya merupakan pelajar Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational Catering. Nombor kad matrik saya ialah AB200037. Baiklah, iklim merupakan keadaan atau suasana sekolah yang tenang, nyaman dan ia sesuai untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Menurut Halpin dan Croft, iklim sekolah juga menggambarkan personaliti seseorang individu dan bagaimana kesungguhan guru tersebut untuk mencapai tahap organisasi iklim sekolah berkenaan. Iklim sekolah juga penting dalam memainkan peranan bagi memastikan guru dan pelajar berada dalam keadaan selesa dan sesi pembelajaran berjalan dengan lancar. Iklim sekolah yang dapat mempengaruhi budaya PDP sekolah berkenaan ialah yang pertama, prasarana sekolah itu sendiri. Sebagai contoh, dengan adanya persekitaran yang kondusif. Persekitaran pembelajaran adalah merujuk kepada ruang yang diperuntukkan untuk pembelajaran sama ada bilik darjah, makmal sains, kawasan lapang ataupun pejabat. Ia merupakan tempat di mana pembelajaran itu berlaku sama ada dalam konteks sosial, psikologi maupun pedagogi yang seterusnya mempengaruhi pencapaian dan sikap pelajar. Ia juga merangkumi keadaan yang berkait dengan reka bentuk, susun atur ataupun susunan dan keadaan sekeliling sesuatu infrastruktur. Sekolah-sekolah yang mempunyai kualiti infrastruktur yang baik akan meningkatkan pencapaian pelajar. Kedua, merupakan co-curriculum yang merujuk kepada bilik darjah. Hal ini menunjukkan suasana bilik darjah yang dilengkapi dengan kemudahan pembelajaran juga akan memainkan peranan penting dalam mempengaruhi budaya PDP. Semakin canggih bilik darjah tersebut, maka semakin bersemangat dan majulah murid-murid di sekolah berkenaan. Sebagaimana yang kita ketahui, ada juga bilik darjah yang dipanggil sebagai smart class di mana bilik tersebut dilengkapi dengan alat-alat moden dan canggih untuk sesi pembelajaran. Yang ketiga, struktur organisasi sekolah tersebut. Dengan adanya struktur organisasi yang baik, ia akan mencerminkan hala tuju sekolah berkenaan. Sekolah yang berjaya mencapai target seharusnya mempunyai ketua yang tahu akan hala tuju sekolah tersebut. Dengan adanya pengetua di setiap sekolah, maka ia akan memimpin sekolah tersebut dengan matlamat pengetua itu sendiri demi mencapai target yang diingini. Okey, baiklah. Seterusnya ialah kepentingan menyediakan takwim sekolah sepanjang tahun ialah yang pertama, penyusunan dan keseimbangan program sepanjang tahun. Hal ini kerana dengan adanya takwim, aktiviti tahunan akan memudahkan dan seimbangkan susunan program sekolah tersebut. Sebagai contoh, sesi akademik dan co-curriculum dapat diseimbangkan dan para pelajar tidak ketinggalan dengan sebarang aktiviti yang bakal dijalankan. Yang kedua, memberi motivasi dalam mencapai target sekolah. Dengan adanya takwim aktiviti sepanjang tahun, maka sedikit sebanyak akan memberi motivasi kepada guru dan murid. Perkara ini akan menjadikan guru dan murid lebih bersedia dengan program yang bakal diadakan demi mencapai target sekolah. Seterusnya, aktiviti yang dikongsikan oleh para panel yang berkaitan dengan nilai JERI, J-E-R-I. Yang pertama ialah program perkampungan SKS, di mana dalam aktiviti ini mempunyai dua nilai iaitu rohani dan emosi. Dalam program ini, sekolah mengadakan aktiviti seperti Qiyamul Lail dan slot motivasi kepada para pelajar. Dari situ dapat kita lihat aktiviti ini di samping memperkuat rohani, ia juga memperteguh emosi pelajar. Pelajar yang kurang bermotivasi telah disuntik semangat untuk berjaya dalam kehidupan. Seterusnya ialah program kolaborasi guru muda SPM. Di sini dapat saya simpulkan bahawa nilai yang terdapat dalam program ini ialah jasmani dan intelek. Hal ini demikian kerana dalam program tersebut, para pelajar diberi ruang untuk berkongsi ilmu sesama mereka dan bersama dengan murid dari sekolah lain. Perkara ini menjadikan mereka lebih faham dan tahap keyakinan diri mereka bertambah. Apabila mereka berkongsi ilmu secara tidak langsung, ilmu yang mereka ada itu akan lebih kuat diingatan kerana mereka akan lebih faham apabila berkongsi ilmu tersebut kepada rakan-rakan yang lain.
Perbezaan yang pertama bagi peranan dan tanggungjawab guru sebelum abad ke-21 ialah guru perlu menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran kepada murid. Antara contoh-contoh bahan yang disediakan ialah nota, latihan dan jawapan. Hal ini demikian kerana sistem pada masa itu banyak menjadikan guru sebagai panduan dan murid hanya perlu menerima semua yang ditawarkan oleh guru. Kedua, guru perlu mendidik dan memberi tunjuk ajar. Hal ini demikian kerana semua ilmu yang disampaikan perlu diterangkan dengan teliti oleh guru. Guru diberikan tugas mendidik supaya murid-murid dapat mencapai target yang ditetapkan oleh pihak atasan. Kemudian, bagi peranan dan tanggungjawab guru selepas abad ke-21 ialah yang pertama, guru sebagai pemudah cara pembelajaran dengan menguasai kemahiran-kemahiran abad ke-21. Guru hanya menjadi pemudah cara semasa sesi pembelajaran dan murid perlu menyelesaikan tugasan secara bersendirian atau berkumpulan. Mereka perlu menggunakan kemahiran-kemahiran yang terdapat di abad ke-21 untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan. Guru tidak perlu menyediakan bahan-bahan belajar kerana murid itu perlu mencari bahan-bahan untuk tugasan mereka sendiri. Yang kedua, memperkembangkan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat. Dengan adanya kemahiran abad ke-21, maka guru perlu memperkembangkan kemahiran berfikir aras tinggi kepada murid-murid supaya mereka lebih proaktif dan berfikir di luar kotak untuk menyelesaikan tugasan mereka, dan mereka tidak perlu menjadikan itu sebagai alasan kerana pada zaman mereka sangat dikelilingi oleh kecanggihan gadget dan yang dapat membantu mereka dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Dalam usaha menerapkan kemahiran abad ke-21 pada setiap murid, guru berhadapan dengan cabaran yang hebat memandangkan terdapat banyak kemahiran abad ke-21 yang perlu diterapkan dalam tempoh pengajaran dan pembelajaran yang singkat. Usaha memupuk kemahiran abad ke-21 dalam kalangan murid agak sukar kerana murid-murid mempunyai perbezaan dari segi pengetahuan sedia ada, minat, motivasi dan gaya pembelajaran. Adalah menjadi tanggungjawab guru untuk mengambil inisiatif dalam mengekalkan minat dan motivasi murid dengan mengaplikasikan pelbagai teknik dan pendekatan yang bermakna dalam pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan pengajaran yang berkesan memainkan peranan penting dalam meningkatkan keupayaan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran yang mereka perlukan. Walau bagaimanapun, guru berhadapan dengan kurikulum yang padat dan isu peperiksaan berpusat di mana guru perlu menghabiskan silibus dan menyediakan murid untuk peperiksaan. Kesan sekiranya sekolah tidak memainkan peranan dalam membawa pendidikan seiring dengan kemajuan teknologi ialah pelajar akan menjadi seperti katak di bawah tempurung. Hal ini demikian kerana potensi untuk pelajar itu maju dalam teknologi terbantut kerana tiada sokongan dalam pendidikan. Sekolah seharusnya membawa pendidikan seiring dengan kemajuan teknologi untuk melahirkan pelajar celik IT. Dengan teknologi yang semakin canggih, pelajar sepatutnya lebih ke depan kerana mereka merupakan generasi yang bakal memimpin negara suatu hari nanti. Jika mereka tidak didedahkan dengan kemajuan teknologi, maka tidak mustahil mereka akan tergolong dalam golongan cetek IT ataupun golongan buta IT. Maka jika golongan buta IT terlampau banyak di negara kita, maka siapa yang akan terlahir sebagai cerdik pandai di negara ini?